ada dua. Kita ada dua sebutan. Apa dia sebutan yang pertama? Siapa yang baru join tu tekan link hadiran yang isi hadiran dekat dalam mesej ni. Saya tak ambil. Saya akan ambil dekat link yang saya share tu. Sebutan apa? Sufi, Diana Sufi. Sebutan apa Sufi? Dia ada sebutan. Cek balik sebutan apa? Satu sebutan apa? Ada PB ayat kat ibu saya? Ayat. Dekat sebutan apa? Sebutan serupa. Pandai apa Aziz? Sebutan serupa dengan sebutan Tak serupa. tak serupa. Kalau sebutan serupa tu contohnya 2x tambah 3x tambah 5x. Maksudnya itu serupa. Kalau tak serupa dalam persamaan tu dia jadi 3x tambah 2y tambah 5p tambah 10q. Iaitu tak serupa. Kita tengok kepada pemboleh ubah dia tu. Kalau pemboleh ubah dia serupa lah. Dinamakan sebutan serupa. Kalau pemboleh ubah dia tak serupa, kita namakan dia sebagai sebutan tidak serupa. Okey, lepas tu apa lagi? Dalam kapal Jibran ni dia ada penambahan dan penolakan. Betul tak? Kan? Itu kita belajar itu. Tolak kita kumpul dulu sebutan serupa sebelah, sebutan yang tak serupa duduk sebelah kan. Lepas tu kita tambah ataupun kita tolak berdasarkan operasi. Lepas tu kita belajar apa lagi? Lepas tambah tolak kita belajar apa lagi? Bahagi darab. Bahagi darab. Okey, bahagi dan darab. Sufi baru dengar tadi pergi mana tau. Okey, dia ada darab dan bahagi. Okey, darab ingat kalau darab kuasa dia kita kena tambah. Ingat tak? Kalau bahagi kuasa dia kita kena tolak. Okey, teringat balik. Siapa yang tak ingat boleh tengok dalam channel YouTube Cikgu Z dah. Saya dah upload yang kelas yang kita punya tu. Hampa boleh buka tengok balik siapa yang tak faham tu. Berapa orang yang tengok dah video tu? Okey, video tu tak apa. Bila-bila masa you all boleh tengok. Anytime, anyway. Boleh tengok. Yang penting kena ada data lah. Baru kita boleh tengok. Kan? Betul tak? Betul. Okey. Lepas tu, okey. So, itu adalah ungkapan algebra. So, hari ni kita tengok pula persamaan linear. Muka surat berapa dalam buku teks ni? 124. 124. Okey, persamaan linear. Okey, mari saya share screen. Kenapa dia buat contoh duit? Sebab apa? Hari-hari hampa guna duit kan? Hampa tak ada duit ni tak nak hidup, betul tak? Lah ni tak ada duit memang tak boleh nak hidup. Tu yang orang tekanan sangat lah ni. Sampai ada bunuh diri. Sebab duit lah. Duit tak ada. Jadi dia buat contoh duit lah senang. Jadi sini dia kata ini adalah persamaan linear adalah satu pemboleh ubah. Dia kata bermaksud RM100 ni dia sama dengan 2 kali RM50. Itu adalah persamaan. Faham? Faham yang tu? RM10 tu dia sama dengan 2 kali RM50. Jadi 50 kita ada 2 maksudnya ada 100. Itu adalah kita panggil dia persamaan linear. Okey, sebab apa? Dia kata persamaan, nampak di sini ada persamaan. Okey, satu lagi kamu tengok contoh bawah tu dia kata
Okey. Kalau sebut macam ni, sebut macam ni. 2 kata sebut macam ni lah. X sama dengan 2 X pula dah. X tolak 100 sama dengan X tambah 5 X tolak 50 sama dengan 150 ataupun X tambah 5 sama dengan 100. Contoh ni saya bagi kat kamu. Okey, di sini kita namakan dia adalah persamaan linear. Kenapa kita panggil dia persamaan linear? Tadi cikgu abang dia ada di sini, dia ada satu persamaan. Itu dia dikenali sebagai persamaan linear. Satu lagi dia ada apa? Ni dia persamaan, dia ada pemboleh ubah. Dia ada berapa pemboleh ubah kat sini? Satu. Kalau dia ada 2 pemboleh ubah, itu bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah nah. Itu 2 pemboleh ubah. Okey, satu lagi. Kuasa X ni, kuasa dia berapa? Dekat X ni kuasa dia berapa? Kuasa. Kalau saya kata kalau saya tulis sini P kuasa 2, P kuasa 3. Kalau kita tahu kalau yang ni kuasa dia adalah 2. Kalau yang P ni kuasa dia adalah 3. Kalau yang ni kuasa dia berapa? 1. Kalau dia tak tulis apa ni maksudnya dia kuasa 1. Okey, so maksudnya X ni kuasa berapa? Kuasa 2 main mana apa dah. Siapa sebut 2? Tu dia keluar dah bahasa kolam nerang cikgu ni. Kuasa apa X tu tadi? Pandai pun. Dia kuasa 1. Senang je. Kalau kamu nak tahu, kalau dia tak tulis apa-apa, maksudnya dia kuasa 1. Kalau dia tulis P, dia tulis, kalau kuasa kosong, dia akan tulis P kuasa kosong. Kalau dia tak tulis apa kat sini ni, maksudnya dia kuasa 1. Ingat yang tu je. Kalau dia tak ada tanduk tu, tak tulis apa-apa tu, maksudnya dia kuasa 1. Kalau saya suka bagi tahu kamu, kalau ini ada tanduk, ni tanduk setan dah. Setan ni ada 2 ekor kat dia. Atas kepala dia. Ni setan ni ada 3 ekor. Kalau dia tak tulis apa tu, maksudnya setan tu 1. Setan ni 1 sebab dia takut tu, dia tak mau tulis. Sebab dia seorang-seorang tak ada geng. Tu tak mau tulis tu. Faham? Kalau 2 ni dia tulis sebab ada geng, dia boleh lah apa ikut geng dia. 1 dia tak boleh tulis. Jadi kalau dia tak ada apa tu, maksudnya setan tu 1 lah, kuasa 1. Boleh faham? Okey, so di sini X di sini kita panggil dia kuasa kuasa apa? Kuasa 1. Sufi, duk sembang dengan siapa Sufi? Okey, kuasa 1 kan? Dengar sini. Kita tak faham lagi cikgu nak sobat latihan, kita faham. Dengar ni saya nak terang. Okey, dia kuasa 1 kat sini kan? Okey, dengar. Kalau dia untuk persamaan linear, dengar, persamaan linear kuasa dia mesti kuasa apa? Kuasa apa kalau persamaan linear? Kuasa 1. Kalau dia kuasa 2, dia bukan persamaan linear. Kalau dia kuasa 3, bukan persamaan linear. Untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, kuasa yang paling tinggi adalah kuasa 1. Faham? Okey. So, saya ulang balik. Untuk persamaan linear, dia ada persamaan. Mesti dia ada persamaan. Dan untuk persamaan linear, satu pemboleh ubah dia mesti ada satu pemboleh ubah kat sini. Okey, dan kuasa tertinggi dia mesti 1.
Jadi, kalau dia memenuhi semua syarat ni, kita panggil dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Boleh faham tak? Okey, contoh lain. Kalau cikgu kata macam ni. Okey, kamu tengok di sini. Okey, dalam buku teks contoh tu. Okey, satu lagi kalau cikgu bagi kat kamu. Q tolak 10 sama dengan 5. Dia persamaan yang ni. Persamaan linear tak? Dalam satu pemboleh ubah. Kenapa kamu kata tak? Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan? Ha ni. Tengok balik. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dia mesti ada 3 syarat. Dia mesti ada dia mesti ada persamaan. Dia mesti ada pemboleh ubah dan kuasa tertinggi dia mesti 1. Untuk soalan ni, Q tolak 10 sama dengan 5. Adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Ya. Ya, dia memenuhi 3 syarat ni kan? Betul tak? Okey. Kalau saya tulis lagi, ada orang nak admit lagi tak? Baru 35 orang join kelas ni. Rahimah ada angkat tangan. Nama apa Rahimah ni? Fahani kan? Okey, kalau saya tulis macam ni. Apa? Z. Tak boleh. 5 tambah Z kuasa 2 sama dengan 10. Adakah dia pemboleh persamaan linear kat sini? Nombor 2 ni. Kenapa? Kenapa tak? Apa dia? Dia tak memenuhi syarat yang nombor berapa? Nombor 3. Nampak tak? Kuasa tertinggi dia mesti 1. Tapi di sini kuasa dia bagi berapa? Dia bagi 2. Maka dia bukan persamaan linear. Pandai dah. Okey, nombor 3. Contoh nombor 3. Kalau cikgu bagi Y tambah 2Y sama dengan 15. Okey. Persamaan linear ada yang ni? Adakah Y tambah 2Y sama dengan 15 ni persamaan linear? Ya. Nampak? Sebab apa? Dia memenuhi 3 syarat ni. Okey. So, mari kita tengok contoh pertama dalam buku teks. Muka surat 125. Siapa yang ada buku teks tu boleh tengok buku teks lah. Siapa yang malas nak tengok buku teks dia boleh tengok je kat skrin sini. Serta hampa semua malas kan? Apa tengok je kat skrin ni. Okey. Dia kata apa? Dia suruh terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Itu pemboleh, ya ataupun bukan? Aziz ni pakai jawab je Aziz. Tengok betul-betul. Ya. Ya, sebab apa? Persamaan ini memenuhi satu pemboleh ubah X dan kuasa bagi X ialah 1. Nampak tak? Dia kuasa X ni nampak ni. Kuasa 1 kan? Dia ada persamaan dan dia ada pemboleh ubah iaitu X. Maksudnya dia ya. B. P tolak 4Q sama dengan 6. Kenapa bukan? Hampa kan tengok betul-betul lah. Jangan duk pandai duk sebut je. Saya nak suruh hampa buat latihan ni. Bukan sebab apa? Dia ada 2 pemboleh ubah kat sini. Nampak tak? P dan Q. So, dia memang bukan lah. C.
C. Pemboleh ubah ya ataupun bukan? Ya. Nampak tak? Di sini dia ada K je. Satu pemboleh ubah dan kuasa tertinggi dia adalah kuasa 1. So, ya. D. Sah-sah tak lah sebab dia ada kuasa 2. Kuasa 2. Maka dia bukan. Boleh faham yang tu? Okey, so tengok dalam buku modul matematik tu, matematik Cikgu Z matematik senang di dunia tu, tengok soalan. Okey, tengok soalan ni. Mari kita buat sama-sama. 6.1. Mari kita tengok sama-sama. Okey, semua buka dah dalam buku modul kamu tu? Ada tak yang modul kamu tu ada yang hilang? Ada tak? Yang hilang tu saya tak tahu nak buat macam mana dah. Hampa betul stick balik lah. Okey, mari kita buat sama-sama. Siapa yang nak baca soalan nombor 1? Baca saya kat cikgu. Okey, bagus. Tahniah Haziq. Haziq kan? Okey, so dia suruh bulatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So yang mana kita nak bulat ni? Yang mana betul? Kita bulat cepat. X kuasa 2 sama dengan 4, ya ataupun bukan? Sufi. Sufi, X kuasa 2 sama dengan 4, ya ataupun bukan? Bukan. Okey, Azizah. Azizah. Okey, saya panggil Azizah. Hampa jangan jawab. Azizah. 2H tambah 7 sama dengan 0. Ya ataupun bukan? Azizah. Azizah, ya atau bukan Azizah? Azizah ada dalam ni? Ada kan dalam nama tu ada kan? Cepat Azizah. 2H tambah 7 sama dengan 0. Ya ataupun bukan? Apa yang tak jelas? Dia tak mesej ke? Saya tak tengok mesej pun. Okey, tak apa Azizah, kita panggil Fahani. Fahani, 2S tambah 7 sama 0, ya ataupun bukan? Weh, Fahani tak ada awak ke? Aina nak. Aina. Okey, Aina Syamimi. Ya ataupun bukan Aina? Yang ni senang je anak-anak. Oi. Ya ataupun bukan? Aina Syamimi. 2H tambah 7 sama dengan 0 ni. Bukan. Betul ke bukan? Mari kita tengok balik dia punya apa yang tadi tu. Ni. Dia mesti ada persamaan. Dia mesti ada pemboleh ubah 1, kuasa 1 dan kuasa dia mesti 1. So kalau memenuhi tiga syarat ni, dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So yang 2H tambah 7 ni ya ataupun bukan? Aina. Ya. So kita bulat dia. Okey, 5M sama dengan 3/M. Ya ataupun bukan? Bukan. Okey, saya ada orang mesej saya pula dah. Dia berkata apa ni? Budak darjah 6. Orang Bukit Katil.
Oh, dekat Melaka ni gantung diri. Sebab apa tekanan? Dekat pokok kan? Tekanan PDPR. Bukan. Hampa jangan jadi macam ni lah. Tu saya kata apa-apa masalah PM saya. Cikgu tak marah. Hampa PM cikgu. Cikgu boleh tolong, insyaAllah cikgu tolong. Nah? Jangan duk stres. Jangan duk stres. Kalau stres tu zikir banyak-banyak. Ingat ke Allah. Tahu. Jadi siapa yang masalah tak boleh masuk PDPR ada masalah PM cikgu. Cikgu tak marah kalau hampa tak PM cikgu, cikgu tak tahu masalah kamu macam mana. Nah, depan ni tolong PM cikgu. Saya tak kisah apa kalau kamu ada masalah macam ada, saya tahu ada yang kongsi dengan adik dia kan. Betul tak? Dia kongsi dengan adik dia, lepas tu data tak ada. Kan, betul tak? Ada kan? Zeti ada masuk tak Zeti hari ni Zeti? Zeti tu dia ada kongsi dengan adik dia. Tapi saya kata tak apa. Sebab apa? Saya akan upload video ni dekat YouTube kan. Jadi you all boleh tengok lah nanti. Tengok balik apa video ni. Jadi jangan stres dah. Saya dengar pun risau ni. Okay, so sama balik. 5M sama dengan 3/M. Adam buka sat lampu. Dekat rumah saya nak hujan. Sana nak hujan tak? Hujan dah. Sini gelap. Kat rumah saya dah gelap dah ni. Tu dia. Cerah dah sikit. Okay. So, persamaan linear dan dasar boleh ubah. Okay. So, 5M sama dengan 3/M. Ya ataupun bukan? Kenapa bukan? Dia tak memenuhi apa? Lima M sama dengan 3/M. Okey. Okey. Okey, kamu tengoklah buku ni. Dia ada tak contoh dia bagi kita. Dia bagi kita. Ini ya ataupun bukan ni? Bukan ataupun ya ataupun bukan? Bukan. Sebab apa? Sebab? Syarat. Okey, syarat dia sebab apa? Tak memenuhi syarat dia? 5 dengan 3, ya. Okey, hampa tengok balik punya ni. Ni. Okey, nampak tak? Dia kuasa 1, dia ada persamaan, dia ada pun boleh ubah. So, kita panggil dia persamaan linear dan satu pun boleh ubah. Kalau yang ni, 5M sama dengan 3/M. Dia bukan. Kenapa kita kata bukan? Sebab apa? Okey, kamu nampak bila kita nak selesaikan M ni, nampak tak? Kita akan bawa mai ke sini kan? Betul tak? Kita nak hilangkan pecahan, kita bawa pi ke 5M tu. Jadi maksudnya kita akan dapat M, kita akan dapat 5M darab M sama dengan 3. Nampak tak? Jadi 5M darab M dapat berapa? Hari tu ungkapan je pula kita jawab. Kita jangan kalau M darab M. 2M darab M. 2M darab 2M. Kalau M darab M dapat berapa? 2. Nampak tak? M darab M dapat berapa yang ni? Minggu lepas kita belajar je. M darab M dapat berapa? Tengok balik buku hampa
serupa. Kan saya kata kalau tambah. Senang je. M kuasa 2. Kalau M tambah M dia dapat 2M. Tu tak sama. Kalau tambah jadi 2M. Kalau darab dia kuasa 2. Faham? Lepas tu kalau ni 2M tambah M. 2M tak 2. Ya Allah. 2M kuasa 2. Okey, kalau yang ni? Pandai pun. Mula kita darab dulu 2. Darab 2. Dapat 4. Lepas tu M darab M. M kuasa 2. Tu cara dia. So di sini 5M darab M dapat berapa? 5M kuasa 2 sama dengan 3. So ini dah jawapan dia. Jadi adakah dia pun boleh ubah dalam dia persamaan linear dalam satu pun boleh ubah? Ada sebab dia kuasa dia 2. So dia bukan. Okey. 9 tambah P sama dengan 20. Ya atau bukan? Ya. 3AB tolak A sama dengan 10. Ya atau bukan? Bukan. 4Y sama dengan Y per 4. Ya ataupun bukan? Okey, jadi kalau kamu tengok macam ni. Tadi ada pecahan kan? Kalau ada pecahan, kita nak tahu dah kamu kena selesai dulu pecahan ni. Nampak tak? Kamu kena selesai dulu pecahan tu. Bila kamu selesai, ada kuasa 2 dah. Dalam buku ni ada contoh dah. Kamu cuba darab tengok. Dia dapat kuasa 2 ke tak? Macam mana darab dia? Macam mana darab dia? Okey, mari kita tengok. 4Y sama dengan Y per 4. 4Y. 4Y. Macam mana? 4 per Y. 4 per Y sama dengan Y per 4. So, kita nak hilangkan Y ni. Kita boleh darab silang kan? Betul tak? 4 darab 4 berapa? 4 darab 4, 8. Tekan kalkulator. Dekat kalkulator dah. 16. Sama dengan Y darab Y. Y kuasa 2. Nampak tak? So dia pun boleh ubah ke tak ni? Pun boleh ubah dalam persamaan linear tak yang ni? Sebab apa? Dia ada Y kuasa 2, maka di sini adalah bukan. Boleh faham yang tu? So di sini jawapan dia hanya ada berapa? 2 sahaja. Okey, so di sini cikgu nak ingatkan kamu, kalau kita nak tentukan dia sama ada dia persamaan linear dalam satu pun boleh ubah ataupun bukan. Kalau dia melibatkan ada pecahan, kamu kena hilangkan pecahan tu dulu. Kalau dia ada kurungan, kamu kena hilang dulu kurungan dia tu dulu. Baru kita boleh tentukan dia persamaan linear ataupun bukan. Boleh? Okey, nombor 2. Nombor 2 sama juga. Okey, A. Tentukan sama ada setiap persamaan yang berikut ialah persamaan linear dan satu pun boleh ubah. Okey, nombor 2 A ni ya atau bukan? Bukan. Sebab apa bukan ni? Sebab apa bukan? Ya, pandai. Sebab apa? Boleh ubah kita dua R dengan S. Nampak tak? Okey. Jadi syarat dia tak memenuhi syarat, so bukan. B. Ya. C. Okey, C dia ada kurungan dekat situ kan?
Okey, 8Y tambah 5 sama dengan 3Y. 3Y kurungan 1. Okey, kita hilang kurungan dulu. Maksudnya 8Y tambah 5 sama dengan 3 darab Y, 3 darab negatif 1. Maksudnya 3Y tolak 3. So, dia memenuhi syarat dah di sini. Memenuhi syarat persamaan linear tak? Iyalah, sebab dia satu pun boleh ubah. Dia ada persamaan, kuasa dia adalah satu saja. So, dia adalah pun boleh ubah. Persamaan linear adalah satu pun boleh ubah. Okey, nombor 11. Nombor 11 apa dah tengok cikgu pun punya D. D, ya atau bukan? Ya. Dia ada kurungan kan? Apa kira dah balik? Apa kira dah? Kira dah. Nak kena ni. Nak kena ni. Okey. Dia ada kurungan kan yang ni kan? Jadi yang apa kena hilangkan kurungan ni dulu. Macam mana nak buat? Sebelah K sama dengan K darab 3K, K darab 2. Okey, K darab 3K berapa? Ataupun 3 darab 3K darab K. Berapa dapat? 3K. Maksudnya di sini K darab 3K. Kita dapatlah 3K kuasa 2. Yang ni pula. Yang ni maksudnya K darab 2. Dapat apa? 2K. So, dia tambah dengan 2K. Kenapa dia K? Kuasa 2 dia ada satu je. Dia ada satu je K. Kat sini tak ada pun K. So, dia kuasa satu je lah. Yang ni ada K. Yang ni ada K. So, kita kalau darab, dia akan jadi tambah. Ni satu, ni satu. Jadi, satu tambah satu tu dapat 2 ni. Nampak tak? Tu beza dia. So, di sini, adakah ini, Allah Akbar, tak lekap dah. Adakah di sini, ni kira sudah. Adakah di sini kita panggil dia sebagai persamaan linear? Bukan sebab apa? Dia ada kuasa 2. So, di sini kamu tik kat dia bukan. Boleh faham yang tu? Okey, so kita ni kita baru nak kenal persamaan linear dengan bukan persamaan linear. Jadi semua dah faham dah setakat ni? Okey, kalau faham, sebagai kerja rumah, kamu tengok dalam buku teks, muka surat 132. Homework. Okey, homework dalam buku teks. Muka surat 132. Okey, soal latih diri 6.2A. Saya nak kamu buat nombor 1 tu. Nombor 1 tu semua buat dalam buku latihan kita. Boleh? Ya, boleh. Buku latihan hari tu, masa ungkapan tu kita ambil buku latihan 1 ke, mat 1 ke mat 2? Mat 1 ke mat 2? Mat 1 kan? Okey, mat 1. So, untuk persamaan linear ni, kita ambil mat 2 pula. Boleh tak? Okey. Okey, yang tu adalah untuk apa homework. Okey, mari kita tengok pula kalau dia suruh kita create persamaan linear. Dia bagi kita ayat, dia suruh kita create dekat sini. Okey, contohnya soalan nombor 3 ni. Soalan nombor 3 ni. Ni soalan nombor 3 ni. Okey. Macam mana kita nak buat? Dalam buku teks tu muka surat 133. Tajuk dia, bagaimanakah anda membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita nak bentuk persamaan
persamaan linear dengan 2 pun boleh ubah. 3 yang ni. Allah. Okey. Okey, macam ni. Kita buat nombor 3. Yang ni pun senang. Dia kata apa? Hasil tambah A dan 3 ialah 10. Okey, set tulis. Ini nombor 1. Ini nombor 2. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Okey, A. Hasil tambah A dan 3 ialah 10. So, yang mana kita nak sesuaikan? Kita nak padankan yang mana? Okey, nombor 2. Pandai pun. Faham lah tu? Oh, tak pandai pun ni. B. B yang mana? 3 kali A ialah 10. Yang mana? 3. Nombor 3. Pandai pun. Rupanya pandai yang pun ni no. Okey, C. Beza antara A dengan 10 ialah 3. Ingat siapa yang datang kalau perkataan beza di sini membawa maksud tolak. So jawapan dia apa dia kat sini? 4. Cerdik pun. D. 3 ialah 10 lebih daripada A. Okey, bermaksud di sini ialah ni bermaksud sama dengan. Ingatlah perkataan ialah tu sama dengan lah kalau hampa tengok dalam bentuk ayat. Sebab apa lah ni zaman kamu adalah zaman soalan kebat. Jadi kamu tahu soalan kebat adalah soalan dalam bentuk apa? Bentuk ayat kan? Jadi bila kamu jumpa ayat-ayat macam ni, inilah maksud dia. Kalau dia kata beza itu adalah tolak. Kalau dia kata ialah tu adalah sama dengan. Kalau dia kata lebih daripada tu kita kena tambah. So di sini apa jawapan dia? Nombor 1. Okey. Jadi hampa tulis, hampa buat dalam modul tu. Nanti buka sekolah cikgu nak tengok. Hampa tak buat, hampa kena dengan saya. So tolong tulis hari ni berapa hari bulan? 13 7. Tu dia besar nak cikgu tulis. 3 7 2 0 2 37 pula dah. 13. Okey, tulis tarikh kat situ. Okey, hampa tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni, dia suruh bentuk satu persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Yang nak buat sendiri boleh tak? Boleh. Okey, nombor 4 A buat, nombor 4 B buat sendiri. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5. Nombor 5 ni dia suruh bulatkan persamaan linear yang dapat dibentuk daripada rajah tersebut. Agak-agak kamu nombor 5 ni jawapan dia apa dia? Okey, saya bagi masa dalam 5 minit. Hampa tolong buat Sat nombor 5 tu. Nombor 4 A dan B tu buat nanti sat tutorial. Okey, nombor 5 ni buatlah ni sebagi 5 minit. Cepat. 5 minit ke 2 minit ya? 2 minit senang je ni. Apa dia? Okey, apa jawapan dia? Okey. 2x tambah 3 sama dengan? Saya dengar ada kata 10. 23. 23 ni lah jawapan dia. Pandai pun. Okey, siapa yang tak faham? Tengok cikgu Nabak.
Okey, ini adalah bentuk segitiga, iaitu segitiga apa dah kita panggil ni? Sama apa? Sama sisi. So maksudnya sisi ni akan sama dengan sisi ni. Jadi kita boleh buat persamaan linear 2x tambah 3 sama dengan 23. Faham? So ini dah jawapan dia. Ini adalah contoh soalan soalan kalau kamu ada PT3, macam ni dah keluar soalan PT3. Sebenarnya soalan ni dalam soalan objektif. SPM pun kemungkinan memang akan keluar macam ni. Nampak? Boleh faham? Boleh yang ni? Senang kan? Matematik senang di dunia. Jangan matematik senang. Senang di sini je. Matematik senang di dunia. Okey, so sekarang dah pukul 1. Okey, sebelum kita tamatkan kelas. Okey. Jadi siapa yang tak faham boleh ulang tengok video cikgu. Nanti cikgu akan upload dalam YouTube. Okey. Difahamkan semasa sekolah rendah dulu. Hampa dah belajar kan macam mana nak kira, katakanlah dia ada sama dengan kat tengah-tengah ni. Sama dengan tengah-tengah ni. Okey, katakanlah dia kata di sini kotak dia tambah 3 sama dengan 7. Kan? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu dalam kotak ni berapa nilai dia? Dalam 4. Macam mana apa kira dia? 7. Okey, kita tak okey, maksudnya tinggal kotak kosong sini, maksudnya 7 tolak T sama dengan berapa? 4. Okey. So di sini apa tak ada? Bila dia operasi tambah, bawa mai ke sini jadi tolak. Faham kan? Belajar tak masa darjah 6 hari tu? Okey. Ni senang ulang balik je. Okey, senang ulang balik. Kalau dia tambah sama dengan bawa mai ke sini jadi tolak. Kalau tolak bawa mai ke sini jadi apa? Tambah. Okey, kalau tak bawa mai ke sini jadi bagi. Kalau bagi bawa mai ke sini jadi darab. So yang ni hampa dah belajar masa sekolah rendah. Cikgu hanya ulang balik saja. Okey, sama juga yang ni. Sebenarnya di sekolah rendah kamu dah belajar nah. Di sini adalah pemboleh ubah, iaitu kita berpemboleh ubah katalah P. Jadi P tambah 3 sama dengan 7. Jadi P kita sama dengan 7 tolak 3. Jadi P sama dengan 4. Nampak? Masa sekolah rendah, you all hanya, cikgu buat hanya letak kotak kosong saja ni kan? Jadi math sekolah menengah, dia kotak kosong ni dia gantikan dengan pemboleh ubah. Faham? Faham dah? Okey, katakanlah cikgu tulis kat kamu macam ni. Katakanlah 2y sama dengan 10. So y sama dengan berapa? 8. Okey. So di sini kamu tengok di sini 2y ni apa maksud 2y di sini? Operasi apa yang dia guna di sini? Macam mana dapat 2y? Kita guna tambah ke? Kita guna tolak ke? Kita guna tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Siapa bagi cikgu? Siapa yang betul cikgu bagi gambar bacaan sebetul. Cepat. Tolak. Ni okey, sekali lagi cikgu tanya. 2y ni operasi apa? Seorang tak dapat gambar bacaan ni.
darab Y sama dengan 2Y. Y darab Y sama dengan Y kuasa 2. Nampak tak? Kalau kita tulis 2Y darab 2Y sama dengan 4Y kuasa 2. Nampak tak? Nampak tak dari sini maksud dia tu? So di sini 2Y ni apa dia? Operasi dia apa kat tengah-tengah ni? Darab. Ingat sampai ke mati. Kalau dia 2Y ni, dia tak ada apa-apa di tengah-tengah ni, maksudnya operasi dia adalah apa dia? Operasi dia adalah darab. Ni kat tengah. Sufi, hampir mana Sufi? Tak dengar suara man? Sufi hilang dah. Tak clear pula dah. Ni tengah-tengah ni tak ada apa, maksudnya kita dah darab. Okey, so 2Y sama dengan 10, iaitu kita darab. Jadi di sini kita nak dapatkan nilai Y, maksudnya apa dia? Y sama dengan apa? Y sama dengan 1. Okey, nampak tak maksudnya 2 darab Y sama dengan 10. Jadi pemboleh ubah tu kita wajib duduk di sebelah kiri. Faham? Ingat? Nak mudah kerja kita, pemboleh ubah di sini kita mesti duduk di sebelah kiri. Jangan ubah dia dah. So pemboleh ubah kita di sini siapa dia? Y kan? Okey, 2 ni kita kena hilangkan dia, bawa pi duduk di sebelah kanan. Dia jadi apa? Kan saya kata tadi, kalau dia darab ni, maksudnya jadi apa? Bahagi. Jadi Y sama dengan 10 per 2. Jadi Y sama dengan apa? Y sama dengan apa? 10 bagi 2. Hampa tekan kalkulator. 10 bagi 2 apa tak reti ke? 5. Tekan kalkulator tu. Jadi Y sama dengan 5. Ingat, kalau dia operasi darab, kita bawa dia ke sini jadi bahagi. Okey, faham? Okey, satu lagi. Kalau cikgu kata macam ni. Cikgu nak tulis kat hampa. 10 tolak pi per 2 sama dengan okey, contoh macam ni lah. Okey, macam tu. Okey, apa cari nilai P? Macam mana kita nak selesai dia? Siapa tahu? Okey, dalam buku latihan kita tu ada soalan apa tak? Jadi macam soalan dia? Ni ada ni yang D ni. Yang D ni. Okey, katakanlah macam ni. Saya tak mau buat ni lah. P per 2 sama dengan 30. Jadi berapa nilai P? P adalah pemboleh ubah. Dia mesti duduk sebelah kiri sama dengan. Okey, kita kena hilangkan bahagi itu per tu. Maksudnya 2 ni kena bawa mai duduk di sebelah sini. Dia jadi apa?
Jadi apa? 2 ni kena ubah mai duduk sini jadi apa? Okey, macam tadi cikgu kata, yang ni 2Y sama dengan 10, kamu kena tahu dulu. Asal dia adalah keadaan dia macam mana. Macam kita lah. Asal kita susah. Asal kita hitam. Bila mengikut zaman, bila kita dah kaya, bila kita dah ada duit, bila kita dapat beli produk yang boleh putihkan kulit kita. Nampak tak? Dia berubah kan? Nampak tak? Jadi kamu kena tahu, asal kita ni asal orang susah. Lepas tu bila dia ubah di sini, bila ada duit, dia beli produk bagi putih, dia elok lah balik. Jadi macam ni jugalah. Nombor 2, asal kedudukan dia ni, apa dia? P/2 kan? 2 ni asal dia apa dia? Darab ke, bahagi ke, tolak ke, tambah? P/2 tu, kedudukan dia darab ke, bahagi ke, tolak ke, tambah? Kamu kena tahu dulu. Bahagi. Kan? Asal dia adalah bahagi. Jadi bila dia berubah ke kanan, dia akan jadi apa? Darab. Jadi 30 darab 2 sama dengan berapa? P sama dengan? Gunakan kalkulator please. 60. Tu cara dia. Nampak ni dah jawapan dia. Faham? Yang tadi nombor 1 cikgu kata kedudukan asal dia adalah darab. Nampak? Bila dia ubah jadi bahagi. Nampak? Boleh clear dah yang tu? Clear dah yang tu? Okey. Kalau saya kata macam ni. Okey, nombor 3. Kalau saya kata kali ni. Okey. Sebut di sini. P/2 sama juga tolak 10 sama dengan 30. Ataupun saya buat macam ni lah. Hampa kalau yang okey, saya nak mudah. P/2 tolak 10 sama dengan 30. Okey, kalau soalan macam ni, hampa nak buat apa dulu? Kita kena kumpul dulu sebutan yang sama. Mana sebutan yang sama? Kumpul sebutan yang sama. Mana sebutan yang sama? Hari tu kita belajar minggu lepas sebutan yang sama kan? Yang serupa dengan tak serupa kan? Yang mana serupa? Okey, sebutan mana yang serupa cikgu kat sini? Ni adalah nombor 1, ni sebutan nombor 2, ni sebutan nombor 3. Yang mana serupa? Yang mana serupa? Cepat. Sebutan yang sama. Nombor berapa? 2 dengan? 2 dengan apa? Satu. Senang. 2 dengan 3 senang je. Kita nak tengok dia serupa. Tengok kepada pemboleh ubah dia. Nombor 1 ada pemboleh ubah P. Ada tak lagi sebutan yang lain ada P? Tak ada kan? Jadi nombor 2 dengan nombor 3 dia tak ada pemboleh ubah. Jadi 2 dan 3 adalah sebutan yang sama. Jadi kita kena kumpul dulu sebutan serupa dengan sebutan yang tak serupa. Jadi nombor 2 ni kita kena kumpul duduk dengan nombor 3. Faham? Jadi macam mana nak kumpul dia? Maksudnya P/2 ni kamu tetapkan sebab apa? Di sebelah kiri sebab apa? P ni adalah pemboleh ubah. Bila P pemboleh ubah, kamu kena syarat dia kena duduk di sebelah kiri lah supaya senang kita nak kira ni. Ish. Ni P. Okey. So sama dengan 30. Yang nak berubah di sini adalah 10 ni. Itu 10 kan? 10 kan? 10 ni dia negatif. Bila dia bawa ke kanan, dia jadi apa?
Ni, negatif ni tolak bawa ke kanan jadi apa? Ingat balik tadi cikgu tulis. Ni. Ni. Ha? Hampa ni duduk dekat saya, hampa kenal dengan saya lah ni. Ni nombor 1 saya kata kalau dia tambah, asal dia tambah, duduk bawa pi ke kanan dia jadi dia jadi tolak. Nampak tak? Senang je, small matter. Nombor 2, kalau dia jadi tolak, bawa mai kanan jadi tambah. Dia songsang je maksud dia. Songsang balik. Kalau nombor 3, dia darab, dia jadi bahagi. Kalau bahagi, dia ubah jadi darab. Nampak tak? Jadi nombor 1 ni tadi cikgu tunjuk, dia darab. Dia darab. Bila bawa mai sini dia jadi bahagi. Nampak? Nombor 2, dia bahagi. Bawa mai sini jadi darab. Semua meter je yang tu. Okey, nombor 3, kalau dia tolak, bawa mai kanan jadi apa? Tolak apa? Dia tolak ke? Nampak tak? Asal dia tolak. Kalau dia ubah tempat ke kanan, dia jadi apa? Kalau dia berubah dah. Dia jadi apa? Nampak tak ni? Tolak. Bawa mai ke kanan jadi apa? Tambah. So di sini dia jadi apa kat sini? Jadi apa ni? Tambah berapa? Tambah 10 lah. Nampak? Jadi kamu kena settlekan yang ni dulu. Settlekan yang ni dulu. Dapat berapa? Jadi P per 2 sama dengan berapa? 40. Nampak? Kamu buat satu-satu. Okey, ni step pertama. Kita kena ubah dulu. Ni step pertama. Ni step kedua. Okey, step kedua kita dah dapat dah. Lepas tu step ketiga kita buat apa? Step ketiga. Hilangkan bahagi. Hilangkan pecahan. Okey, step pertama ni kita step pertama ni kita kumpulkan sebutan. Apa dah sebutan apa? Sama ataupun sebutan yang serupa. Step yang kedua kita dah kumpul, kita selesaikan dia. Selesaikan jadi satu sebutan. Maksudnya jadi satu sebutan di sini dia ada berapa sebutan? Ada berapa sebutan? 30 tambah 10 ada berapa sebutan? Apa? 2. Ni adalah sebutan pertama. Ini adalah sebutan yang kedua. Jadi kamu tak boleh jadikan 2 sebutan. Jadi kamu tambah dua-dua supaya kita dapat satu sebutan. 40 saja. Senang je. Sebut 40. Satu sekali yang 40. Itu dinamakan satu sebutan. Kerana ni 30 tambah 20. Kita sebut 2 kali. Itu kita panggil 2 sebutan. Faham? Faham? Okey, so nombor 3, step yang ketiga, kita kena hilangkan daripada sini, kita kena hilangkan dia apa? Kalau ada bahagi, hilangkan bahagi ataupun hilangkan darab ataupun hilangkan kurungan. Di sini dia ada bahagi kan? Okey, hilangkan bahagi. Kita bawa mai ke sini jadi apa? Jadi P sama dengan 40. Okey, 2 bawa mai ke kanan jadi apa? Okey, kita nak tahu dia nak jadi apa. Kamu tengok 2 tu berada dalam keadaan apa? Darab ke, bahagi ke, tolak ke, tambah? Bahagi. So dia bawa mai ke sini dia jadi apa? Darab 2. Jadi P sama dengan apa? 80. Ni dah jawapan dia. Boleh faham? Tak apa. Lagi kamu tak faham, kamu buka balik video cikgu, kamu tengok balik lah. Sini nak ulang lagi. Kalau dia ada darab ataupun bahagi,
kurungan, kamu kena settle yang tu dulu. Hampa belajar hari tu bok emas kan? Bok emas, belajar ada kuda bercetul? Masa darjah 6, darjah 4, belajar ada kuda bercetul yang cikgu ajak tu? Hampa cikgu ajak macam mana? Yang mula kuda adalah K adalah kurungan. Selesai kurungan dulu. Lepas tu, lepas kurungan selesai apa? Kuda baca betul. Kurungan. Okey, darab. Ataupun bahagi. Okey, lepas tu baru selesai kuda baca betul. Apa dia? Tambah ataupun tolak. Ingat tak lagi masa darjah 6 cikgu ajak ni? Kuda baca betul tu. Dah sekolah 6 cikgu ajak apa yang ni? Kuda baca betul juga ke? Konsep apa cikgu ajak? Dulu anak murid saya sebelum ni depa bagi tahu cikgu ajak kuda baca betul. Kuda tu K adalah kurungan. Baca tu bahagi dengan apa tu darab. Tul tu tambah dan tolak. Tu kuda baca betul. Sama juga yang macam ni lah. Boleh? Faham lah yang ni? Okey. Tengok balik. Saya nak ingatkan lagi. Tolong fahamkan konsep ni. Boleh? Ni konsep ni cikgu nak ni. Boleh? Tolong ingat. Boleh nak? Senang je. Kalau tambah jadi tolak. Kalau tolak jadi tambah. Kalau darab jadi bahagi. Bahagi jadi darab. Faham? Boleh? Okey. Soalan yang dalam modul Cikgu Z tu. Okey. P tolak 3A tu. P tolak 3 sama dengan negatif 8. So, apa jawapan dia? Macam mana kita nak buat? P tolak 3 sama dengan negatif 8. So, macam mana kita nak jawab dia? Nak kira dia? Siapa dapat jawapan dia apa dia? Ingat, pemboleh ubah mesti duduk di sebelah kiri. Dia tak berubah. Kalau duduk di sebelah kiri, dia tak berubah dah. So, yang berubah adalah yang tak ada pemboleh ubah tu. Macam ni, dia ada sebutan yang serupa. Kumpulkan sebutan yang serupa dulu. Yang cikgu ajak tadi tu. Step pertama, kamu kena buat apa? Kumpulkan sebutan yang serupa kan? Okey, macam yang ni sebutan serupa. Okey, kira rasa dapat berapa? Berapa nilai P? Negatif 5. Siapa jawab tu? Bagus. Betul negatif 5? Aina pandai Aina. Aina dah faham dah tu. Bagus. Alain? Tahu macam mana dapat negatif 5? Siapa yang tak faham? Okey, semua faham ke? Kalau faham, saya tak bertunjuk dah ni. Ana, Aziz faham ke? Wifi faham ke? Faham ke macam mana dapat negatif 5? Faham tak? Okey, yang lain faham tak? Perlu tak cikgu nak tunjuk macam mana dapat negatif 5? Nak tunjuk tak? Tak perlu tunjuk? Tak perlu tunjuk Okey, so nak tunjuk ke tak mau ni? Tak mau. Okey, so jawapan dia di sini negatif 5. Okey, so nombor 6, B dan C, B, C, D buat sebagai kerja rumah. Boleh? Boleh? Okey, so untuk next class kita akan tengok pula pemboleh persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi sebelum saya tamatkan kelas, tolong tanya soalan siapa yang nak tanya soalan, dan kamu nanti boleh tengok dekat YouTube saya akan upload semua ni, hampa boleh ulang balik. Okey nah?